Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat sama-sama kita berada di Masjid Haji Muhammad Saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dalam kita mengharungi kehidupan kita di dunia ini, insya-Allah. Alhamdulillah, dengan berkat kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi segala tegahan dan larangannya, mudah-mudahan hidup kita ini mendapat keberkatan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Itulah harapan kita, itulah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saban hari kebahagiaan yang kita kecapi selama ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Oleh sebab itulah kita selalu sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami ya Allah dari azab api neraka. Inilah yang kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga adalah salah satu daripada nikmat yang paling besar. Kenapa? Kerana dengan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Dan kalau betul-betul cinta dan bukti kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui apa yang telah sampaikan, apa yang telah dilakukan. Kita juga melaksanakan segala sunnah-sunnahnya, insya-Allah. Sempena dengan tibanya Maulid Rasul, dengan adanya majlis dan juga peringatan ini, kita dapat sama-sama mendengar dan juga mendapat manfaat daripada ceramah di kalangan asatizah kita yang menyentuh tentang riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan adanya peringatan semacam ini, kita makin dekat dan kita makin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu payah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Islam, begitu payah sekali Rasulullah menghadapi cabaran dalam menegakkan agama Islam, tetapi Rasulullah tabah menghadapinya. Itu yang kita lihat, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah sudah tidak ada di muka bumi ini, tapi kita sebagai umatnya, kita sebagai orang yang mencintai Rasulullah, kita menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut segala ajaran yang dibawa olehnya, dan juga kita mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kadang-kadang kalau kita cakap tentang sunnah ni macam berat, tapi sebenarnya mudah. Yang dicakap tentang sunnah tadi, apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kita makan, baca bismillah dengan tangan kanan, membasuh tangan, itu juga termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu dengan sahabat dan kawan kita, kita mengucapkan salam, berjabat tangan sesama sejenis, itu juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita bertemu dengan orang-orang yang lebih tua dari kita, kita menghormati, kita menyayangi mereka yang kecil ataupun yang muda dari kita, itu juga adalah sunnah. Jadi sunnah ni sebenarnya mudah. Di samping amalan-amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga dikira sunnah. Dalam amalan-amalan seharian kita, ada yang dikatakan wajib, ada yang dikatakan sunnah. Yang wajib memang tidak boleh tidak kita abaikan, tidak boleh tidak tinggalkan, kerana itu adalah satu tuntutan yang tidak boleh tidak kita tinggalkan. Maka ada juga amalan-amalan sunnah di mana kalau kita kerjakan kita dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Itu dia.
Kita buat dapat pahala, tinggalkan tidak, di situ dah sunnah. Contohnya kita sembahyang sesudah sebelum zuhur, itu sunnah. Bersiwak sunnah. Dan itulah yang disebut sebagai kita mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari sama-sama kita menghayati riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah pada 12 Rabiul Awal bersamaan 12 April 570 Masihi. Ini kita tahu sedikit tentang apa kehidupan Rasulullah SAW. Jadi menjadi satu kewajipan bagi kita untuk mengetahui latar belakang riwayat hidup Rasulullah, kerana kita sebagai umatnya. Maka barang siapa yang tidak mengetahui, maka sungguhnya dia tidak mengindahkan riwayat hidupnya. Dan kalau kita lihat tahun kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai tahun gajah. Di mana kalau kita lihat raja Yaman iaitu Abraha bersama tenteranya telah menyerang Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Ini kita juga tentu tahu peristiwa kelahiran Nabi. Dan disitulah kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi Allah merakamkan suratul fil ini menegaskan tentang apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah. Dan bukankah dia telah menjadikan tipu dari mereka, yakni tentera Ashabul Fil tadi, untuk menghancurkan Kaabah, itu sebagai sia-sia. Jadi Allah menegaskan, walaupun mereka mempunyai rancangan, walaupun mereka ada plan atau planning untuk merobohkan Kaabah, tetapi plan ataupun rancangan Allah Subhanahu wa taala yang amat berkuasa tadi lebih berkuasa di atas sesuatu. Seterusnya Allah mengatakan dalam surah Fil tadi, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah, dan batu ini adalah daripada neraka. Cuba bayangkan, batu yang panas tadi bila mengenai tentera Ashabul Fil tadi, maka mereka bergelimpangan mati seperti mana Allah tegaskan tadi. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Cuba bayangkan, daun yang dimakan ulat macam mana terkulai, jatuh apabila dimakan ulat tadi. Tapi ini Allah SWT menghantar batu-batu yang kecil, tetapi apabila mengenai mereka saja, batu itu tadi seperti ibaratnya Allah perumpamakan seperti daun-daun yang dimakan ulat tadi. Jadi inilah kuasa Allah SWT yang terjadi pada tahun gajah. Lahirlah seorang insan yang menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita lihat rancangan Abraha itu dan tenteranya gagal kerana telah dibinasakan oleh sekumpulan burung-burung yang melontar batu-batu ke atas tentera Abraha. Digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita ini pun, kalaupun ada orang merancang untuk melakukan suatu kezaliman, kita jangan lupa untuk menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala berkuasa di atas setiap sesuatu.
Seperti mana tentera-tentera bergajah tadi mempunyai perancangan yang jahat, Allah Subhanahu Wa Taala dapat mematahkan rancangan mereka dan mereka tidak dapat menghancurkan Kaabah walaupun mereka mempunyai tentera yang kuat dan mereka mempunyai gajah-gajah yang dapat mengerubuhkan Kaabah tadi. Tapi dengan kuasa Allah dikhabarkan bahawa gajah-gajah tadi telah apa? Telah tidak mahu maju ke hadapan, malahan mereka mogok. Ini yang berlaku dalam diistilahkan bagi mereka ini melihat gajah sendiri tidak mengikut arahan yang mereka suruh tadi. Jadi Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda baginda sallallahu alaihi wasallam, telah wafat ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada dalam kandungan bondanya, yakni Aminah. Dan Nabi Muhammad SAW diberikan nama oleh datuknya yang bererti terpuji. Ini salah satu riwayat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi semasa bersama ibu susuannya, seperti adat orang-orang Arab bangsawan, Nabi Muhammad SAW telah dihantar ke perkampungan untuk disusui dan diasuh oleh di sana. Di mana kalau kita lihat tujuan berbuat demikian supaya baginda sallallahu alaihi wasallam dapat membesar dengan sihat dalam suasana yang segar dan tidak bercampur dengan perkara yang tidak baik. Ini sudah menjadi adat mereka apabila lahir sejana, mereka akan dibawa ke satu kampung dan mereka ini disusui oleh orang lain. Semasa kecil baginda disusui oleh siapa? Suwaibatul Aslamiyah. Dan selepas itu diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk dijaga dan didik sehingga besar. Jadi kalau kita lihat, kalau seorang ibu tadi menyusukan anaknya, bermakna itu disebut sebagai ibu susuan. Dia kalau hari ini anak-anak minum susu lembu, mungkin susu ibu dah tak minum lagi, kita boleh istilahkan apa? Takkan lembu susuan? Tidaklah. Jadi ini istilahnya, kalau ibu tadi sudah menyusukan dia, bermakna dia tidak boleh menikah dan sebagainya lah, kerana dia sudah menjadi sebahagian daripada darah daging. Dan kalau kita lihat, ketika berusia 4 tahun, baginda Nabi Muhammad SAW membantu keluarga angkatnya mengembala kambing. Jadi beliau sudah berdikari membantu keluarga dalam urusan-urusan kerja-kerja mengembala tadi. Dan pekerjaan mengembala kambing ni mendidik jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang bersifat sabar, tabah, menyayangi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalaupun kita ni nak sembelih kambing, diajar jangan menggunakan kekerasan, jangan menyakitkan kambing tadi dengan mengasah pisau di depannya, jangan dipijak. Ini semua adab-adab diajarkan oleh agama kita. Begitulah juga Rasulullah SAW ketika dia menjaga kambing-kambing yang dijaganya tadi dengan penuh sabar, kasih sayang juga. Kenapa? Kerana dia juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi time sembelih, kita pun kena tidak boleh bersifat kasar. Ronta dia, naik dia seperti macam cowboy radu, itu semua tak boleh. Ada cara-caranya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan lain-lain sebagai persediaan menghadapi dugaan hidup. Jadi kalau kita lihat, inilah salah satu daripada pengajaran yang boleh kita ambil tentang riwayat hidup Rasulullah SAW. Setelah baginda berusia 5 tahun, baginda SAW diserahkan semula kepada ibunya di Mekah. Setahun kemudian dibawa oleh ibunya ke Madinah untuk menziarahi keluarganya dan juga kubur ayahnya. Terdapat di Madinah saja. Turut bersama baginda ialah pengasuhnya Ummu Aiman.
Jadi dalam perjalanan balik ke Mekah, ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia. Inilah yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, beliau ni lahir tidak berbapa, itu disebut sebagai anak yatim, betul? Bila dia berumur 6 tahun, ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia, dah menjadi yatim piatu. Masya Allah. Inilah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW setiap masa dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang akan menjadi rahmat bagi sekalian alam, bukan sahaja untuk manusia tetapi untuk makhluk-makhluk yang lain. Sebab itulah Allah sendiri akan menjaganya. Sehinggalah kalau kita lihat beliau dimakamkan, yang ibunya meninggal dunia sebagai seorang anak, tentu sekali hilang tempat kasih sayang, hilang tempat berteduh dan sebagainya. Selepas ibunya meninggal, baginda dipelihara oleh datuknya yang bernama Abdul Muttalib. Ini kita nak kenal datuknya, pakciknya, pamannya dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dalam usia yang sangat kecil, Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Tapi kalau kita dah besar-besar gini, dah boleh berdikari, itu kan yatim, walaupun kita dah tak ada ibu bapa, kategori kita bukan yatim piatu. Kita dah boleh berdikari, dah tak ada kategori yatim lagi. Okey? Istilahnya yatim piano lah dia punya. Kalau Rasulullah SAW dalam umur 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Setelah 2 tahun di bawah jagaan datuknya, siapa? Abdul Muttalib, datuknya pula meninggal dunia. Tengok tu. Seperti yang diwasiatkan oleh Abdul Muttalib, baginda kemudian dipelihara oleh bapa saudaranya bernama Abu Talib. Ini semua kita tahu. Jadi begitulah keadaan Rasulullah SAW di waktu hidupnya. Baru mendapat kasih sayang daripada datuknya meninggal pula. Dan kemudian semasa bersama bapa saudaranya, iaitu siapa? Abdul Muttalib, Abu Talib, seorang pemimpin Quraisy yang disegani oleh masyarakat Arab. Jadi beliau seorang yang miskin dan mempunyai ramai anak. Tengok tu. Semasa tinggal bersama Abu Talib, Nabi Muhammad SAW telah mengambil upah mengembala kambing bagi meringankan beban yang ditanggung oleh siapa? Bapa saudaranya. Itu dia. Dia tetap tolong dalam kerja-kerja mengembala kambing. Ketika baginda SAW berumur 12 tahun, baginda dibawa oleh saudaranya ke negeri Syam untuk berniaga. Saya nak sentuh sikit. Di negeri Syam sana, baginda telah bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama siapa? Buhaira. Pendeta Nasrani telah mengatakan Buhaira ni mendapati ada tanda-tanda kenabian dan sifat-sifat kerasulan pada Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau telah mengingatkan kepada siapa? Abu Talib. Jadi perkhabaran tersebut menggembirakan Abu Talib, dan beliau berterima kasih kepada baginda SAW, dan beliau telah mengingatkan kepada orang yang bawanya ke Syam tadi supaya lekas bawa pulang Rasulullah SAW. Tanda-tanda kenabiannya, bila Nabi SAW berjalan, sentiasa dipayungi oleh awan tadi. Dia duduk bawah pokok pun ada awan yang ikut dia. Ini tanda Rasulullah. Jadi bila Buhaira ni, seorang pendeta Nasrani ni, melihat, dia cakap, engkau lekas-lekas bawa balik anak budak ini, kerana kalau orang-orang Bani Israel tahu yang Muhammad ini bakal menjadi nabi akhir zaman, dia akan dibunuh. Ini cerita tentang bagaimana hidup riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah sedikit tentang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Hendaklah kita mengambil pendekatan, ingatkanlah, bacakanlah kisah sejarah ini kepada anak-anak kita, supaya mereka ini menjadi insan yang mengenali Rasulullah, kehidupan beliau yang hidup dalam serba
kekurangan, tetapi beliau tabah menghadapi cabaran hidup yang penuh dengan liku-liku ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan sambung kuliah kita mengenai riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.